Yes. Pecah rekod. Rekod pecah. Pecah rekod. Rekod pecah. Pecah rekod. Rekod pecah. Itu antara sorakan yang berlaku dekat mini stadium Bukit Jalil semasa BJSS Athletic Championship 2019. Jadi bersama-sama dengan saya Encik Zulkifli, which is the boss for Innotex yang menjana event tu, dan bersama saya Coach Fali, The Fali. Thank you. So kita orang hari ni kita buat this session, highlight session ni because alhamdulillah this is our second time untuk kami daripada EduPort untuk MC the event, dan untuk kali kedua ni kita nampak banyak sangat perubahan yang berlaku dalam event tu sendiri, dan banyak rekod-rekod kan yang telah di-beat. So kita rasa macam okay, we must do this highlight lah supaya orang ramai lebih aware about this event, aware about athletic punya sukan kan. Betul. Dan boleh mendapat info. Sebenarnya ramai anak-anak Malaysia yang memang berpotensi. Yes. Mempunyai minat dalam bidang atletik ni. Yep. Dan sebab tu kami daripada perspektif event, kami nampak ini lagi satu development dalam hal event yang boleh menjadi tarikan kepada rakyat Malaysia. Betul. Satu lagi aktiviti. Kalau macam sukan bola, kita tahu sukan bola ke hoki ke sukan tu memang sukan yang memang famous. Badminton kan. Semua orang akan tengok. Swimming. Tapi acara atletik ni tak berapa sangat pendedahan dia. Jadi saya pun didedahkan because ada peluang nak jadi MC. Dan bila tengok kali kedua kita buat event ni macam sebenarnya gempak lah event ni. Dan kalau orang ramai boleh datang dan tengok, sebab sekejap lagi kita akan buat highlight, ada 23 rekod pecah yang telah dipecahkan. So Yeah. bayangkan dekat mini stadium masa hari tu, sebab kita buat every time rekod pecah je, kita akan laungkan ramai-ramai with all the participants, parents, support team, diorang semua yang datang hari tu. Kita akan announce ramai macam tadi kan, pecah rekod, Rekod pecah. pecah rekod, Rekod pecah. pecah rekod, Rekod pecah. So bayangkan 23 kali dalam masa 2 hari tu dilaungkan benda tu. Macam tak sedar 23 kali Ini pertama kali laungan-laungan yang celebration macam ni dia adakan di stadium atletik Betul. meraihkan rekod pecah. Dan kita pun cuba nak bawa macam mana kira standard yang sukan atletik kat luar, macam mana diorang buat dia punya event keluar daripada pintu gerbang semua. Kita nak tak pernah buat yang keluar daripada pintu gerbang tu. Memang tak. Satu kita up one level untuk sukan atletik di Malaysia ni lah. Betul. Dan untuk event ni sangat-sangat beruntung sebab kita ada Innotex. So bos Innotex di mana diorang memang handle on the timing system. Jadi semua partisipan yang masuk, diorang punya time tu memang official. Dia punya rekod tu memang official punya rekod yang diorang boleh bawa as their personal best ke mana-mana saja diorang pergi. So that's amazing. Yang kalau nak ikut juga masa kita punya technical team masa ni, ada yang experience. Sebagai contoh, mereka memang ada experience sebagai contoh daripada kat Doha. Baru ni kita ada World Championship dekat Doha kan. Okay. So the same team the same team Ada pergi kat Doha. Tim Innotex ni memang pakar dalam hal electronic timing. Dia ada timing, sport timing. Sebab tu mereka juga bukan saja melakukan perkara ni di Malaysia, mereka juga dijemput untuk bekerjasama di luar negara seperti di Doha. Expertise mereka memang dikenali. Kan? Tadi saya rasa saya introduce semua orang, saya tak introduce diri saya. Yalah. Saya Salahuddin ataupun boleh panggil Sel lah. Lebih dikenali Sel. So dalam EduPort ni Coach Sel. Macam dia glamour sikit Nampaknya kita sekarang ni akan highlight. Kita ada highlight First highlight. First highlight kita akan highlight yang sukan acara yang famous 100 meter. Dan kita ada lebih kurang 5 100 meter yang pecah rekod, dan kita akan mulakan dengan perempuan dari MSS Perak. Kita pastikan di skrin sekarang. So ini adalah pemenang kita Jadi memang memecahkan rekod event yang sebelum kan. Katakan untuk Atletik Championship 2015 ini ternyata dia telah mencapai 17.36 saat. Kalau anda berada bersama-sama kami kat stadium hari itu, memang lepas tu semua macam wah,
Ramah lah. Dia adik Nur Badrina Badrina Ibrahim daripada tahniah kepada adik Badrina. Dan kami juga berpeluang untuk interview dia punya parents. Parents dia memang sangat supportive. Datang, salah seorang memang dalam 2 hari event tu dia memang selalu datang support kan. So bagus lah. Itu yang kita happy. Kali ni sukan atletik kan, parent support kan? Datang memberi sokongan. Bukan sekadar coach dan juru apa yang datang kan. Yes kan. Dan mungkin satu hari parent ni jugalah dia orang menjadi menjalankan satu peranan daripada segi coaching, iaitu kurang-kurang menjaga makanan. Apa orang kata atletik kita ini kan? Bila kita interview, Okey, kita potong yang kedua. Lelaki kan, this time 100 meter lelaki. Bawah 12. Ya, kita lihat mereka Pada itu gerbang yang kita cakap tu. Kalau boleh kita nak pasang mercun tapi siap-siap hari kan. Kita tak akan membuat dia pong. So ini permulaan yang kita merasa orang kata apa? Dia rasa satu perasaan yang best. Best. Bila masuk ni kan. Winning Kalau feeling. daripada dekat Kalau kita tunjuk. Kita lihat siapa penonton. Adik Auji Bow. Auji Bow daripada sekolah jenis kebahasaan perempuan. Ini memang lagi. Kali ini dengan 12.46 saat. Tadi kita nampak ada dekat finishing line tu ada macam score dia punya timing board kan. So timing board kali ni kita ada time to beat. Jadi setiap atlet tu tadi dia boleh tengok what is the record now. So they try to beat time tu tadi. Itulah yang orang kata apa, kelebihan ataupun kelainan kat sini. Kita letak time to beat tu menjadi satu orang kata dorongan. Dan kita isytiharkan time to beat ni lebih awal kepada tim-tim yang akan menyertai ni. Supaya diorang ada kita goal. Tambah lagi goal yang capai. So this is another initiative yang kami daripada EduPop bersama-sama dengan Innotex kita buat. So kita ada next one 100 meters. Okey, mereka mengejar 16 rekod tahun. lagi. Yang ni dah dia punya Beri tepukan, beri tepukan pada mereka. Lebih gagah. Sebenarnya masa sini saya dekat board yang keluar tu tak nampak macam mana keadaan sebenar. Sebab tengah Pelari terlaju Azmi kan? Azim Muhammad Azim Muhammad Azim ni kita berpeluang untuk jumpa dia last year masa dia masuk under 40. 10.57. Memang dia pecahkan rekod masa tu. Tahun ni pun dia pecahkan juga rekod. Orang yang sangat Apa lagi? 1, 2, 3. Pecah rekod. Pecah rekod. Pecah rekod. MSSM dekat Perak. Johor. berpeluang jumpa dia lebih awal kan? Betul. Ni apa ni, Azim ni kita yakin Rising star dia is a rising star kan. Harapan kita untuk apa? Untuk Malaysia. fastest in the world lah. Wow. Under 12 kan? Under 16. Under 16. He's the fastest in the world lah. Ya betul. Wah, itu yang info yang kami dapat daripada Kita dengar dapat live info sekarang kan. live info Ya. daripada production team di belakang sana. Tip, thank you. Berapa dia punya tadi kelajuan dia? 10.57 untuk kali ni. 10.57. Ya. Memang best. Okey, seterusnya kita tengok yang ni perempuan open kan. Perempuan open. Yes. Kalau tengok dekat depan tu, siapa nama dia? Ini yang pemenang kita Nur Fatiah Najwa Fatia, Azman. yes. Kalau tengok dia lari, kita pun bersemangat rasa macam nak lari dengan dia kan. Tapi nak lari dengan dia saya rasa Dalam ni lah, dalam impian je lah lari bersama-sama. Kalau betul-betul memang jauh ketinggalan. wow, see. Wow. Padahal yang ni baru dia habis hujan. Sebab nak dijadikan cerita, petang memang hujan. Hujan yang lebat kita terpaksa pause kan Apa lagi? One more time. Pecah rekod. Alhamdulillah hujan tu tak lama. Pecah rekod. Kita persilakan.
sangat Okay. mixing. Tapi kalau kita tengok tadi dia punya tu tak berapa kira tak close finish lah. Sebab tu kalau katakan close finish tu teknologi photo finish tu sangat sangat Cik Zul boleh diperlukan. cerita sikit dengan mungkin penonton-penonton kita apa tu photo finish yang mana Okay. tak berapa aware about it kan. Kalau dulu kita memang kalau biasanya kalau kita sukan sekolah kita dululah kan pakai stopwatch. Tapi sekarang ni kita dah tak gunakan stopwatch, kita gunakan teknologi kita capture gambar Saat by saat ke saat atau by macam saat. mana? Jadi kamera kita tu tadi kita panggil dia tu tak dia dalam masa satu second dia ambil gambar sebanyak 2000 kali. 2000 kali dalam masa satu Dalam saat. masa satu saat. Wow. So they call it 2000 frame per second. Nice. Ya. Sedikit ralat tadi sebenarnya nama tadi Zaidatul Husniah kan? Zaidatul. Husniah. Okey, Dia minta juga maaf. dia juga basically sekarang ni saya rasa berada di Filipina kan. Oh Dia untuk Untuk sukan C. So ini sukan adalah C. antara Yeah. event yang dia masuk untuk get herself ready untuk sukan C. Yeah. So maafkan kami untuk bahagian nama Ya, tadi. maafkan kami. Ya. Yes. Kesilapan teknikal. Ya betul. Okey. Seterusnya Okey, kita ada highlight yang seterusnya. Saya sangat seronok tengok dia orang. Lelaki, yes. Ya, lain lah dia punya. Lain dia punya cara keluar. Dia punya feeling. Boleh tak? Dia punya prop tu kan. Kemacuan dia tu. Yes. Betul. So ni kita tengok pelari. Alright. Memang best. So far kita ada dalam larian ni ada 2-3 orang kan yang pergi ke sukan C, betul? yes, yes. Dan dikatakan kat sini Muhammad 10 Haikal. point, Muhammad Haikal. 2.44. Dia mencipta rekod baru untuk perjalanan. Apa lagi sekali. Pecah Dia juga rekod. seperti menunjukkan Yeah. Dapat tangkap gambar dengan pelari. Itu antara experience yang menarik untuk saya lah kan. Dapat tangkap social media. Satu yang menarik pasal event ni, Ya. why kan kami basically orang kata ada interest yang kuat dalam atletik event ni sekarang ni. Bila kami sedar mereka ni semua ada satu orang kata apa, satu orang kata kekuatan, satu goal dia diorang nak push apa? Push the limits. Yes. Push the limits. Daripada So, sudut mindset, semangat dorang dalam usia yang muda kan. Betul. Tapi bila kita cakap dengan dorang tu rasa macam kita ni time umur 20 nak ke 30 pergi training baru dapat benda-benda macam tu kan. betul. But dia at the early age. Selain daripada they are basically motivate to beat the time yang record lepas, they always have the apa kata orang kata keinginan untuk buat personal best. Yes. Yeah. Make their personal best better. Yes. Kan? Kita even ada one of the interviews lompat tinggi kalau saya tak silap. Dia menang. Dia menang tempat pertama. Tapi walaupun dia menang tempat pertama tapi dia masih lagi tak gembira sebab dia tak dapat pecahkan dia punya personal best. Sampai ke tahap tu kan. Walaupun nombor 1 tapi bila interview dia still rasa macam Itu rasa tak puas sebab dia tak dapat nak pecahkan dia punya personal best. So macam macam tu kan dia punya gaya kan. hebat, diorang ni memang hebat kan. So kalau ikut anggaran penonton tahun ini boleh nampak macam Lebih ramai kan. Total kalau saya tak silap dalam 1,300 kalau partisipan kita lebih kurang 1,334 orang. Itu partisipan sahaja. 1,334 orang. partisipan. Yes. Ramai tu kan. So ada peningkatan daripada tahun pertama yang kita buat sebanyak 400 orang lebih kurang. Pertama 400. Tahun kedua dalam 1,000 orang. So tahun ketiga ni dah cecah 1,334 orang dah. Maknanya kejohanan yang dia buat oleh Olimpik semakin mendapat perhatian. Semakin Yes. mendapat perhatian. Ya. Dan kita juga ada beberapa kelab yang daripada KL, daripada Johor yang memang tahun lepas diorang bawa dalam beberapa orang. Tahun ni dia bawa 80 Ya. ahli pasukan untuk get them exposed kepada event macam ni because dia cakap memang best dia punya event because of the time and then kemeriahan, the difference compare dengan event-event yang lain kan. So daripada Sarawak pun kalau tak silap saya. Okey, kita rehat sekejap kan. Okey. Alright.